Hello, what's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ni kita akan review perlawanan Man United menentang Copenhagen pada malam tadilah. So, Man United tewas 4-3, semua orang tahu, dan apa yang berlaku dalam perlawanan kali ini adalah satu benda yang boleh aku katakan sebagai amat menyedihkan. Yes, amat menyedihkan sebagai fan Man United, tapi ada beberapa positif dan juga ada beberapa benda yang kita boleh pertikaikan mengenai keputusan referee yang terjadi pada perlawanan ini. So kali ini aku nak share dengan korang 3 atau 4 key points berkenaan dengan perlawanan Man United menentang Copenhagen. So sebelum kita mula, aku nak jemput korang untuk tekan butang like, share dan subscribe, dan kepada yang nak join grup Telegram Kita United, link dia ada dalam description box, dan dekat situ kita akan berbincang setiap hari berita berkenaan dengan Manchester United. So perlawanan Man United menentang Copenhagen berlangsung pada pukul 4 pagi Khamis, dan ia merupakan perlawanan yang sangat-sangat penting untuk Man United. Sebab sebelum perlawanan, Man United berada di tempat ketiga dan perlu menang untuk membuka lagi ruang untuk melayakkan kepusingan kalah mati dalam Champions League. Dan sekiranya mereka tak dapat bawa balik 3 points ini, mereka punya peluang untuk layak tu adalah menjadi sangat-sangat nipis, dan itulah yang terjadi pada perlawanan kali ini. So Man United bermula dengan barisan yang agak solid bagi aku, dengan Andre Onana dekat bahagian goalkeeper, sebelah kanan ada Wan-Bissaka dan pairing tengah Maguire dan juga Jonny Evans. Yang bagi aku adalah sedikit pelik sebab kenapa tak mainkan Varane? Adakah sekarang tengah ada berlaku konflik antara Varane dengan Erik ten Hag yang boleh dikatakan tengah panas sekarang ni? Dan kedudukan di sebelah kiri pula macam biasa Diogo Dalot, dan di sebelah midfield pula kita ada gandingan McTominay dan juga Christian Eriksen, dan pada posisi number 10 kita ada Bruno Fernandes. Di sebelah wing kanan, Erik ten Hag membuat perubahan dengan meletakkan Marcus Rashford dan mengeluarkan Anthony yang dimainkan pada perlawanan sebelum ini, dan meletakkan Garnacho di sebelah wing kiri, dan macam biasa Rasmus Højlund pada posisi striker. Pada permulaan permainan memang boleh dikatakan bagi aku adalah sangat-sangat memuaskan. Man United buat serangan awal, berjaya menjadikan gol pada minit ketiga, hasil jaringan daripada Rasmus Højlund. Banyak team play yang berlaku dekat situ, berlaku di sebelah kanan. Marcus Rashford terlibat dalam build up gol tersebut. Aaron Wan-Bissaka pun terlibat sama. McTominay pun terlibat sama dan menyebabkan dia dapat buat assist kepada Rasmus Højlund yang membuat satu tap in ke dalam gol Copenhagen yang membolehkan Man United mendahului 1-0. Dan gol kedua pula adalah hasil daripada counter attack yang sangat-sangat efisien, di mana Alejandro Garnacho membuat satu larian yang amat deras ke arah pintu gol, membuat percubaan dan ditepis oleh penjaga gol Copenhagen sebelum Rasmus Højlund dengan mudahnya memasukkan bola itu ke dalam gol untuk menjadikan kedudukan 2-0. Pada 40 minit pertama perlawanan adalah sangat-sangat memuaskan bagi aku fan Man United, sebab kita memang perlukan satu gameplay macam tu, yang mana kita buat attack dengan tersusun, buat counter attack yang sangat-sangat efisien bila kita ada peluang, dan dictate perlawanan. Tapi apa yang terjadi selepas itu, di mana Marcus Rashford diberikan kad merah, yang mana dia dituduh telah membuat satu terjahan ke arah pemain Copenhagen. Kalau korang tengok this image, memang nampak dia macam kena red card, tapi if you all tengok actual footage dia, Marcus Rashford bukanlah sesuka hati nak pijak kaki player itu, tapi dia cuma nak shield bola daripada dirampas. Jadi dia punya posisi dia memang sangat-sangat natural. Dia meletakkan kaki pada tempat yang dia nak letakkan, tapi pemain Copenhagen tu tiba-tiba masuk ke bawah kaki dia, dan seterusnya Marcus Rashford terpijak kaki pemain tersebut dan menyebabkan Marcus Rashford dibuang padang. Ini bagi aku adalah satu benda yang sangat-sangat tidak adil. Kalau kita tengok slow motion, memang nampak Marcus Rashford layak dikenakan kad merah, tapi bila kita tengok daripada fast motion, tu tindakan yang dia nak memang untuk protect the ball, bukan nak buat terjahat ataupun nak membuat satu tackle ke arah pemain. Jadi bila Rashford dikeluarkan atas sebab ini, ia telah menyebabkan Man United mengalami kesukaran untuk contain attacking daripada Copenhagen. So itu adalah poin pertama yang aku boleh dapat untuk perlawanan kali ini. Poin yang kedua, Man United punya pemain bila dia dah kena reduce dengan 10 orang, dah mula nampak tak mampu nak kawal game, tak mampu untuk mengawal serangan daripada pasukan Copenhagen. Dan ini yang aku nampak di mana taktikal Erik ten Hag memberikan kesan kepada skuad Man United. Bila kita dah reduce kepada 10 orang, kita dah lead 2-0, Erik ten Hag sepatutnya bagi aku dia lebih contain, main park the bus, tutup ruang-ruang yang dia boleh buat
dan defend sehingga half time supaya dia boleh reset semula permainan untuk prepare kepada second half. Tapi itu tak terjadi. Erik ten Hag masih lagi nak main dengan open play. Kita tahu Copenhagen akan attack dan ia telah menyebabkan Man United bolos 2 gol dalam masa 5 minit selepas Man United kehilangan seorang pemain. So benda ni adalah satu tactical error bagi aku oleh Erik ten Hag, yang mana in-game management Erik ten Hag untuk dia respon kepada red card ini adalah sangat-sangat mengecewakan. Poin yang ketiga yang aku nak share dengan korang adalah mentality pemain. Pemain-pemain ni bila dia dapat momentum dia, kita boleh nampak mereka boleh bermain dengan amat baik. Bila dapat semangat, bila dapat gol awal, bila dapat second goal, mereka boleh main dengan baik. Mereka boleh control game. Tapi bila satu benda yang buruk terjadi untuk squad, pemain-pemain ni terus macam shutdown bagi aku. Apa yang aku nampak, dah tak tahu apa nak buat, mula tak boleh nak control pemikiran macam mana nak buat. Boleh kita nampak secara mentalnya pemain-pemain ni masih lagi rapuh. Sebab kita tahu keputusan-keputusan sebelum ni memang menunjukkan pemain-pemain ni tak mempunyai mentaliti yang kuat untuk mengatasi apa saja yang terjadi dekat atas padang terhadap mereka. Dan ini telah menyebabkan Man United mengalami kesukaran, dan bila benda ini terjadi, semua plan, semua momentum yang ada tu hilang macam tu saja. Bila satu benda yang kita dah lalu sepanjang season ni, dan benda ni tak pernah berubah daripada zaman manager-manager sebelum ni, daripada Ole, daripada Rangnick, sekarang bawa kepada Erik ten Hag. Sebab pemain-pemain yang sama lagi masih berada dalam squad ni. Dan nampak kalau kita nak bandingkan dengan pasukan-pasukan lain, Tottenham, Liverpool and even Brighton sekalipun, pemain ni kena red card, mereka masih lagi mempunyai will to fight. Tapi ini tidak terjadi untuk Man United. Jadi sangat-sangat mengecewakan dan sangat menyedihkan. Dan kita boleh berharap mereka akan berubah untuk perlawanan yang akan datang. Ada beberapa lagi insiden yang berkenaan dengan dua penalti yang berlaku dalam perlawanan kali ini. Satu untuk Copenhagen, satu lagi untuk Man United. Yang pertama yang terjadi untuk Copenhagen, yang bagi aku ia adalah sangat-sangat harsh, sangat-sangat soft, sebab itu bukanlah intentional penalty. Posisi tangan Maguire itu bukanlah posisi untuk menghalang bola, ataupun ia adalah satu situasi ball to hand. Dan the same incident yang berlaku untuk Man United, di mana Bruno Fernandes mendapat penalti selepas bola terkena tangan pemain Copenhagen. Mungkin pengadil bila dia dah berikan penalti untuk Copenhagen pada first half, dalam situasi yang sama dia terpaksa berikan penalti kepada Man United. The same situation. Jadi sekiranya yang first penalti itu tak diberikan, aku dapat rasakan the second penalty pun tidak akan diberikan. Sekiranya penalti yang pertama tu tak diberikan, aku dapat rasakan yang perlawanan ini akan jadi amat berbeza. Sebab that second goal itu memberikan perubahan. Copenhagen dapat menyamakan kedudukan pada half time. So itu adalah berkaitan dengan penalti. Dan yang terakhir adalah berkenaan gol-gol yang dijadikan oleh Copenhagen. Banyak serangan berlaku di sebelah kiri, di mana posisi itu adalah merupakan posisi Diogo Dalot. Aku dah tak boleh nak salahkan Diogo Dalot dah, sebab ini adalah tactical ataupun in-game management yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Sepatutnya Diogo Dalot diberikan rest ataupun dikeluarkan untuk second half, sebab dia dah main banyak game dan banyak gol yang bolos berpunca daripada sebelah dia. Dan sekiranya dia boleh buat Amrabat main pada left back sebelum ni, why not gantikan Diogo Dalot pada Amrabat supaya Diogo Dalot dapat rehat. Dah berapa game dah daripada September dia main 90 minutes non-stop, dan sampai sekarang dah November, dah masuk pertengahan November, dia masih lagi berada di situ. Sebab kita tahu Man United memang tak ada pemain-pemain lain yang naturally boleh main fullback. Tapi sekiranya Erik ten Hag tak berani untuk buat perubahan, tak berani nak buat pertukaran terhadap Diogo Dalot, benda ni yang akan jadi. Daripada perlawanan Man City kepada perlawanan Newcastle, now perlawanan menentang Copenhagen. So itu yang terjadi, dan disebabkan itu Man United tewas kepada Copenhagen 4-3. Dan itu adalah satu benda yang bagi aku Erik ten Hag should have done better. Alright, so kita nak buat rating untuk pemain kali ini. Okay, Andre Onana ada beberapa save yang bagi aku sepatutnya dia boleh done better. Amat mengecewakan, dia telah bolos 4 gol. Walaupun tak semua gol boleh dia dipersalahkan, jadi disebabkan dia bolos, aku akan bagi dia 5. Aaron Wan-Bissaka pada 40 minit pertama pun banyak attacking yang dilakukan pada sebelah dia, menyebabkan dia pun contribute kepada gol pertama Man United. Amat solid bagi aku, tak banyak mistake yang dilakukan.
Gol bukan berpunca daripada bahagian dia, so aku akan bagi Wan Bissaka 6. Harry Maguire very unlucky disebabkan bola terkena tangan dia untuk memberikan penalti kepada Copenhagen, dan gol-gol lain pun aku tak rasa dia patut dipersalahkan. Disebabkan itu Harry Maguire aku akan bagi dia 5. Jonny Evans amat tidak bernasib baik, terpaksa dikeluarkan pada separuh masa pertama dan dimasukkan Rafael Varane. Tak banyak mistake yang dilakukan. Jonny Evans aku bagi dia 6. Diogo Dalot sekali lagi sangat-sangat mengecewakan. So aku harap Erik ten Hag akan berani buat perubahan untuk perlawanan selepas ini. Rehatkan Diogo Dalot. Bukan aku tak nak dia main, aku nak dia direhatkan sebab dah terlalu banyak mistake dilakukan. So Diogo Dalot aku bagi 3. McTominay memberikan assist kepada gol pertama semasa Man United 40 minit pertama. Dia pun banyak contribute kepada build up team, banyak improvement kepada permainan dia. So aku akan bagi dia 6. Christian Eriksen pun sama juga, banyak influence kepada pada separuh masa pertama, sebab kita tahu pada separuh masa kedua kebanyakan semua memang dah mula main deep. Eriksen aku akan bagi dia 6. Bruno Fernandes, aku tak tahu sama ada dia sangat-sangat influential dalam padang ataupun tidak. Perlawanan kali ini dia ada masanya dia on, ada masa dia off, tak konsisten. Jadi disebabkan itu aku bagi dia 5. Marcus Rashford tidak bernasib baik sebab dia kenakan red card. Disebabkan itu kita tak boleh nak judge banyak sangat, so aku akan bagi dia 5. Garnacho, serangan yang cukup baik, banyak attacking di sebelah kiri yang dilakukan oleh Garnacho, counter attack yang menyebabkan kita dapat gol kedua. Jadi Garnacho aku akan bagi dia 6. Rasmus Hojlund menjadikan 2 gol yang amat penting, dan itu adalah satu tugas yang perlu dilakukan oleh Rasmus Hojlund pun. Jadi disebabkan itu aku bagi 7. Rafael Varane tidak memberikan apa-apa perubahan kepada kita punya defensive line selepas dimasukkan untuk menggantikan Jonny Evans. Jadi disebabkan itu aku akan bagi Rafael Varane 5. Sofyan Amrabat pun aku tak tahu kenapa kita tak dapat Amrabat yang kita nak, ataupun Amrabat masih lagi belum dapat memberikan dinamik yang kita perlukan. Dan selepas dia dimasukkan pada second half, tak banyak perubahan, tak banyak serangan daripada Copenhagen yang dapat dia berhentikan. So disebabkan itu aku akan bagi Amrabat 4. Mason Mount pun dia dimasukkan untuk menggantikan Rasmus Hojlund, tidak memberikan apa-apa contribution kepada squad, dan disebabkan itu aku akan bagi dia 5. Dan Erik ten Hag amat mengecewakan. Dia punya in-game management dia, benda yang patutnya dilakukan dia tidak buat. Mungkin dia bukan manager yang main park the bus seperti Jose Mourinho, tapi sebagai manager you perlu tahu bila you perlu main totally defense, you perlu tahu bila you perlu main open. Alright, so which in this case Man United dah leading 2-0 dan kena red card. Sepatutnya kau defense saja, dan if you dapat bola just bagi counter attack ataupun clear the ball. Main simple. Tapi itu tak terjadi, dan ia telah menyebabkan kita kehilangan 3 mata yang sangat-sangat penting. So Erik ten Hag aku akan bagi dia 3. So itu saja aku punya review untuk Man United menentang Copenhagen kali ini. So apa pendapat korang mengenai perlawanan kali ini? Korang boleh komen dekat bawah. Aku akan jumpa korang dalam preview menentang Everton. So thank you for watching dan bye bye.